selamat sejahtera. Nama saya Farisha Aziani, anak perempuan Balong Siang, dan saya dari kelas 5B. Hai, nama saya Maria, saya daripada kelas 5B. Pada mulanya, Akta Pendidikan 1961 telah digunakan di Malaysia, namun Akta Pendidikan ini telah digantikan dengan Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 ini merupakan satu bentuk perundangan yang baru, dan ia juga merupakan satu bentuk perundangan pendidikan yang lengkap, kemaskini dan bersifat futuristik. Seterusnya, ia juga amat berkualiti dalam memperkembangkan potensi individu bagi mencapai aspirasi negara. Matlamat Akta Pendidikan 1996 adalah yang pertama adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan negara. Yang kedua, ingin memantapkan sistem pendidikan serta ingin menjadikan Malaysia sebagai pusat pendidikan kecemerlangan yang bertaraf dunia dan bermutu tinggi. Dan matlamat pendidikan 1996 yang terakhir adalah ingin memperluaskan skop dan ingin memperkenalkan perundangan mengenai pendidikan. Fungsi Akta 1996 adalah memelihara hak dan kepentingan awam, mengagihkan sumber dengan saksama, memelihara hak dan pembangunan individu, mendisiplinkan individu dan organisasi. Fungsi yang kelima adalah memastikan pembangunan negara dalam pelbagai bidang. Dan fungsi Akta Pendidikan 1996 yang terakhir adalah ingin meningkatkan kualiti operasi serta pembangunan organisasi awam. Di laporan Razak, terdapat beberapa perkara yang dinyatakan oleh beliau. Antaranya adalah: yang pertama, semua sekolah haruslah mempunyai sukatan yang sama, dan yang kedua adalah bahasa Melayu haruslah dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan haruslah dijadikan sebagai bahasa pengantar yang utama. Yang ketiga adalah pembukaan satu jenis sekolah adalah terbuka pada semua kaum. Yang kelima adalah guru-guru sekolah rendah ataupun sekolah menengah perlulah berkelayakan dan perlulah diletakkan di bawah perkhidmatan profesional. Talib 1960, Akta Pelajaran 1961. Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dalam laporan Razak yang dikenali dengan laporan Rahmat Talib. Antaranya ialah di sekolah rendah pembelajaran adalah percuma. Kedua, sekolah pembelajaran lanjutan adalah hingga berumur 15 tahun. Murid naik darjah secara automatik. Bagi murid Islam pula, dalam pembelajaran hendaklah sekurang-kurangnya 15 orang sahaja. Pendidik yang berakhlak akan dititik beratkan. Sistem pendidikan aneka jurusan ditubuhkan pada tahun 1965 bagi sekolah menengah rendah menggantikan sistem pembelajaran lanjutan yang telah dihapuskan mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah. Pada waktu itu seni perusahaan, sains rumah tangga, sains pertanian dan perdagangan. Dengan harapan beliau menubuhkan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum-kaum yang ada di Malaysia. Tetapi secara praktikalnya, ia amat sukar untuk menyatukan perpaduan kaum. Selepas laporan Rahmat Talib, muncul pula laporan iaitu laporan Hussein On dan juga laporan Mahathir yang berbeza tahun. Kedua-dua laporan ini adalah untuk mengkaji pendidikan negara. Sebelumnya berdasarkan laporan Rahmat Talib. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar utama sistem pendidikan negara. Namun kedudukan bahasa yang kedua iaitu bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua ini turut dipelihara juga. Bahasa Inggeris juga penting kerana ia bahasa antarabangsa dan juga penguasa bagi mempertingkatkan pembangunan negara.
Aplikasi pula Akta Pendidikan 1996. Pertama adalah dasar pendidikan kebangsaan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Sistem pendidikan dimantapkan meliputi semua peringkat prasekolah. Pendidikan khas diberi tumpuan mengambil kira kepentingan pendidikan semua kaum. Kedudukan bahasa kebangsaan yang diperkukuhkan. Kurikulum diselaraskan peperiksaan yang sama. Pendidikan Islam dan juga pendidikan prasekolah diperluaskan semuanya. Terdapat beberapa peraturan-peraturan pendidik, iaitu 5 peraturan pendidik. Pertama adalah Kurikulum Kebangsaan 1997, Pendidikan Khas 1997. Penilaian dan peperiksaan adalah pada tahun 1997, Majalah Sekolah dan Bahan Multimedia 1998 dan juga Persatuan Sekolah pada tahun 1998. Jenis sekolah terdapat dua, iaitu sekolah kerajaan ditubuhkan oleh kerajaan. Kedua adalah sekolah bantuan kerajaan dari segi menerima sumbangan modal dan bantuan penuh. Sumbangan modal dan juga sumbangan bantuan serta sekolah swasta.